Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, jadi cikgu nak ajar kamu bab 11 transformasi isometri ya, di mana ada 6 subtopik dalam bab ini. Okey, kita akan tengok dalam buku teks matematik kamu muka surat 206. Okey. Kita terus kepada subtopik yang pertama 11.1 transformasi. Transformasi dalam bentuk, saiz, kedudukan dan orientasi suatu objek. Okey. Alright. Sekarang cikgu nak kamu tengok contoh 1 ah. Okey, soal muka surat 209. Okey, tengok. Antara berikut yang manakah menunjukkan transformasi dan mengapa? Okey. Yang A. Okey, tengok contoh A. Ada rajah A dan dia berubah menjadi rajah B. Jadi A adalah transformasi kerana tidak mengubah rupa bentuk. Ingat, transformasi merupakan suatu pergerakan dengan orientasi dan padanan yang tertentu tanpa mengubah rupa bentuk. Jadi kalau kamu tengok bentuk A dan B adalah sama. Yang cuma berubah cuma arah dia saja. Jadi contoh 1A adalah transformasi. Bagi B, B pun sama jawapan dia. M dia menjalani satu transformasi menjadi N. Jadi B pun adalah transformasi kerana hanya berubah kedudukan dan tidak berubah bentuk. Manakala C adalah bukan transformasi kerana berubah rupa bentuk. Begitu juga dengan D. D daripada K menjadi L. Bentuk dia adalah berbeza. Jadi dia bukanlah suatu transformasi. Jadi kena ingat, bagi transformasi bentuknya tidak akan berubah. Okey. Jadi sebelum transformasi berlaku, bentuk rajah asal dinamakan objek. Dan selepas transformasi, bentuk itu dinamakan image. Okey, bagi contoh 1A, A itu kita panggil sebagai objek. Kemudian dia menjalani transformasi dan B itu kita panggil sebagai image. Okey, seterusnya kita tengok contoh 2. Okey, rajah di sebelah menunjukkan A, B, C, D, E, F ialah objek, manakala P, Q, R, S, T, U ialah image. Nyatakan image bagi A titik C. Jadi titik C kamu kena tengok dia sepadan dengan apa. Kedua-duanya kalau kamu tengok adalah bentuk huruf L. Okey, dan titik C adalah sepadan dengan titik T. Okey, kamu tengok dia sepadan dengan titik T. Jadi contoh 2, jawapan untuk A, image bagi titik C ialah T kerana bentuk yang sama tetapi kedudukan yang berlainan. Okey, soalan 2, contoh 2, B, garisan AB. Image bagi garisan AB. Jadi kamu perhatikan objek A, B, C, D, E, F. Jadi garisan AB dia sepadan dengan garisan SR ataupun RS. SR atau RS sama je. Mana-mana pun boleh tulis. Okey, kerana image itu mempunyai ukuran yang sama panjang dan dia sepadan. Manakala C adalah sudut BCD. Jadi sudut BCD, jawapan dia adalah image bagi sudut BCD ialah sudut STU. Dia sepadan dengan sudut STU. Okey, dengan sudut STU. Okey, kerana mempunyai saiz yang sama dengan sudut STU. Alright, seterusnya kita tengok 11.1.2 kekongruenan. Apa maksud kekongruenan? Kongruen bermaksud sama. Okey, dua objek adalah kongruen jika kedua-duanya mempunyai bentuk dan saiz yang sama tanpa mengambil kira orientasi pergerakannya. Orientasi ini maksudnya perubahan kedudukan dia lah. Jadi kena ingat apa maksud kongruen? Maksudnya suatu objek yang mempunyai saiz ataupun bentuk yang sama. Itu maksud kongruen. Jadi alat yang biasa digunakan untuk menentukan kekongruenan ialah pembaris, protektor, jangka lukis dan kertas tulis.
Jadi anda boleh menggunakan alatan ini untuk meneroka sifat kekongruenan. Okey, sekarang tengok contoh 3. Antara dua pasangan rajah di bawah, yang manakah kongruen? Nyatakan sebabnya. A tidak kongruen kerana apa? Kerana saiznya tidak sama. Manakala B, kalau kamu perhatikan B, okey, objek di sebelah kiri kamu dan juga image di sebelah kanan mempunyai bentuk dan saiz yang sama, walaupun kedudukan dan orientasinya tidak sama, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Jadi kita katakannya adalah kongruen. Jadi jawapan untuk B adalah kongruen kerana saiz sama walaupun kedudukan dan orientasinya tidak sama. Okey, alright. Seterusnya kita terus kepada subtopik 11.2. Okey. Translasi. Apa maksud translasi? Translasi ini merupakan pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Dan di bawah suatu translasi, objek dan imej mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama. Okey, contoh 4. Kena pasti rajah yang menunjukkan translasi. Berikan justifikasi. Justifikasi ini maksudnya berikan sebab. Jadi untuk A, jawapan dia adalah translasi. Kerana apa? Kerana bentuk, saiz dan orientasinya adalah sama. Okey. Dan untuk B, B dia adalah bukan translasi. Kenapa? Kerana orientasinya tidak sama. Satu anak panah tu menunjuk pada arah, berada pada arah kiri, dan satu lagi anak panah berada pada arah yang bertentangan, arah kanan. Jadi orientasinya tidak sama dan dia adalah bukan translasi. Ingat, translasi dia mesti mempunyai orientasi yang sama. Okey, seterusnya tengok 11.2.2. Perwakilan translasi dalam bentuk vektor translasi. Okey, vektor translasi merupakan pergerakan yang mempunyai arah dan magnitude. Vektor ini juga diwakili dengan anak panah. Penentuan translasi berdasarkan nilai dan arah suatu vektor. Okey. Jadi kita terus kepada contoh. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu tengok buku teks kamu muka surat 214. Ada nota di bahagian atas. Translasi boleh dihuraikan dengan menyatakan arah dan jarak pergerakan serta vektor, iaitu arah pergerakan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan jarak pergerakan sama dengan bilangan unit. Ini merujuk kepada kalau kita gunakan kertas graf, bilangan petak tu satu petak satu unit. Dan B ini vektor translasi adalah bentuk kurungan. A berada di atas dan B di bawah. A berada di atas adalah nilai pada paksi X, pergerakan pada paksi X, dan B yang berada di bawah adalah nilai pergerakan pada paksi Y. Jadi kita tengok contoh 5. Okey, contoh 5, tentukan kedudukan titik P dalam rajah yang diberikan bagi huraian translasi dan lukis vektor translasi tersebut. Okey, jadi tengok kita ada satu titik P. Okey, A, titik P bergerak 2 unit ke kiri dan 3 unit ke bawah. Okey, jadi kamu gerakkan daripada titik P ke bawah. Kamu gerakkan titik P bergerak ke kiri 2 unit, maksudnya 2 petak gerakan. 1, 2, kemudian kamu gerakkan 3 unit ke bawah. Okey. 3 unit ke bawah. 1, 2, 3 dan dapat ke bawah, kamu tandakan sebagai P prime. P yang ada macam tanda koma dekat atas tu kita baca sebagai prime. Itu adalah image. Titik P adalah objek. Bila ada simbol seperti mana tanda koma di atas ataupun prime, itu adalah objek, image dia. Okey. Jadi image dia kamu tandakan sebagai P prime. Tanda P prime, kemudian lukis anak panah. Sambungkan titik, lukis anak panah. Itu adalah bentuk vektor translasi. B pula, titik P bergerak 5 unit ke kanan dan 5 unit ke bawah.
Jadi kamu gerakkan titik bermula daripada objek titik P ni, gerakannya 5 unit ke kanan. Gerakkan satu petak 1 unit. So 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 unit ke bawah. 5 unit ke bawah. Gerakkannya pula ke bawah 5 unit. Bila kamu gerakkannya 5 unit ke bawah, kamu dapatlah titik P prime. Kamu tandakan titik tersebut dengan P prime. Apa P prime? P prime adalah image untuk objek P. Kemudian kamu gunakan pembaris, sambungkan titik P dan P prime, kemudian bina lukis anak panah untuk menunjukkan vektor translasi. Begitu juga untuk C, titik P bergerak 6 unit ke bawah. Daripada titik P, iaitu objek, kamu gerakkan 6 unit ke bawah. Kira petak lah, 6 petak ke bawah. Kemudian tandakan titik tersebut sebagai P prime, iaitu image bagi P. Kemudian sambungkan, bina satu garis lurus, sambungkan guna pembaris dan bina anak panah. Begitu juga D, titik P bergerak 3 unit ke kanan. Daripada titik P, kamu gerakkannya 3 unit ke kanan dan bina anak panah untuk menunjukkan vektor translasi. Okey. Jadi boleh baca kat sini, tahukah anda bentuk vektor translasi ditulis sebagai kurungan A, B, di mana A yang atas tu adalah mewakili pergerakan yang selari dengan paksi X, dan A bernilai positif jika objek bergerak ke kanan dan bernilai negatif jika objek bergerak ke kiri. Manakala B mewakili pergerakan yang selari dengan paksi Y. B bernilai positif jika objek bergerak ke atas dan bernilai negatif jika objek bergerak ke bawah. Oleh itu, translasi bagi imej yang dihasilkan oleh objek pada rajah di bawah ialah rujuk rajah ini. Jadi, translasinya kita boleh tulis dalam bentuk kurungan. Daripada objek, mula-mula dia perlu bergerak ke arah kanan sebanyak 3 unit. So, gerakkan arah kanan 3 unit, jadi positif 3 ataupun tulis 3 saja. Jadi A dia 3. Kemudian kita gerakkannya ke bawah sebanyak 2 unit. 1, 2 ke bawah. Bila pergerakan ke bawah yang selari dengan paksi Y, nilainya negatif. Jadi bentuk translasinya adalah kurungan 3 negatif 2, tutup kurungan. Okey. Seterusnya tengok contoh 6. Tentukan vektor translasi OP berdasarkan rajah di bawah. Jadi diberikan rajah tersebut. Jadi rajah ni daripada O ke titik P. Apakah bentuk vektor translasinya? Jadi kamu kena tengok pergerakannya daripada O nak pergi ke titik P, kita perlu gerak ke mana? Kita ingat, nilai yang perlu kamu gerakkan adalah nilai A, iaitu pergerakan yang selari dengan paksi X. Jadi O ke titik P pada paksi X, dia perlu bergerak ke kanan sebanyak 3 unit. Kemudian dia bergerak ke atas sebanyak 3 unit. Jadi sebab itulah jawapan dia adalah kurungan 3, 3. Nilai A dia 3, nilai B dia yang selari dengan paksi Y adalah 3. Begitu juga B. Okey, begitu juga B. Perhatikan rajah ini. Okey. Bagaimana daripada O, iaitu asalan, kamu nak bergerak ke titik P. Jadi ingat, pergerakan mesti bermula pada paksi X. Jadi daripada pada paksi X, kita perlu gerakkan sebanyak 3 unit ke kiri. Jadi pergerakan 3 unit ke kiri adalah negatif 3. Sebab itulah nilai A dia yang di atas adalah negatif 3. Kemudian dia naik ke atas, yang maksudnya pergerakan pada paksi Y adalah naik ke atas. Naik ke atas pada paksi Y nilai positif. Positif, kita naik ke atas sebanyak 3, jadi positif 3 atau tulis 3 saja. Jadi jawapan dia kurungan negatif 3, 3. Okey, begitu juga untuk C. C pun sama. Tengok, daripada O ni adalah asalan. Daripada O nak gerak kepada P. Okey, pergerakan pada paksi X dulu. Kita perlu gerakkannya sebanyak 3 unit ke kanan. 3 unit ke kanan maksudnya positif 3 ataupun 3. Buat kurungan 3. Kemudian kamu perlu gerakkannya ke bawah sebanyak 3 unit. So bila ke bawah, pergerakan pada paksi Y nilainya adalah negatif.
Sebab tu jawapan dia adalah kurungan 3 negatif 3 tutup kurungan. Okey, alright. Okey, seterusnya tengok pula contoh 7. Okey, tentukan translasi bagi rajah berikut. Okey, A. Diberikan rajah A, kita ada dua lukisan di situ, ada Q dan Q prime. Q berada di bawah, Q prime berada di atas. Q ni adalah objek dan Q prime adalah image. Jadi macam mana nak tahu transaksinya? Kamu pilih je mana-mana satu titik. Contoh, kamu ambil titik pada satu bucu objek Q kat sini. Jadi bucu objek Q di sini kamu perlu pergerakannya dalam bentuk translasi. Mula-mula kamu kena gerakkannya pada paksi X, kemudian gerakkannya pada paksi Y, sehinggalah dia bertemu dengan bucu yang sepadan pada Q prime, iaitu image-nya. Jadi mula-mula kamu kena gerakkannya ke arah kiri sebanyak 3, 1, 2, 3. Kemudian kamu perlu naik ke atas sebanyak 1, 2, 3, 4. Okey, ingat, jadi pergerakan yang pertama pada paksi X ke kiri sebanyak 3, jadi kurungan negatif 3. Kemudian pergerakan pada paksi Y naik ke atas sebanyak 4, jadi negatif 3, 4. Itu adalah jawapan dia, translasi bagi A. Untuk B pula sama juga. Kamu kena kenal yang mana satu image, mana satu objek. Jadi P adalah objek dan P prime ialah image. Kamu pilih salah satu bucu pada segitiga P, kemudian gerakkannya bucu tersebut ke bucu yang sepadan pada image, iaitu P prime. Jadi pergerakannya mesti bermula pada paksi X. Jadi kamu perlu bergerak ke arah kiri. Bila bergerak arah kiri maksudnya negatif. Arah kiri kamu kena gerakkannya sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi negatif kurungan negatif 4. Kemudian kamu perlu gerakkannya ke bawah, iaitu pada paksi Y sebanyak 1, 2, 3. Jadi pergerakan ke bawah pada paksi Y sebanyak 3, bawah maksudnya negatif. Jadi negatif 3. Jadi jawapannya adalah kurungan negatif 4, negatif 3 tutup kurungan. Itu jawapan yang B. Bagi C pula, okey, sama juga. Kita ada dua lukisan, jadi R dengan R prime. R adalah, ingat, R adalah objek dan R prime adalah image. Jadi nak tahu transaksinya, pilih salah satu bucu pada objek, gerakkannya kepada bucu yang sama pada image, iaitu R prime. Jadi pergerakannya mesti bermula pada paksi X dulu. Kalau pada paksi X, pergerakannya ada tak? Tak ada. Tak ada pergerakan, maksudnya kosong. Nilai transaksi pada paksi X adalah kosong. Jadi jawapannya kurungan kosong. Kemudian pergerakan pada paksi Y, kamu perlu gerakkannya sebanyak 1, 2, 3. Gerakkan sebanyak 3 unit ke bawah. Bila pergerakan 3 unit ke bawah pada paksi Y, dia akan jadi negatif 3. Sebab tu jawapannya adalah kurungan kosong, negatif 3 tutup kurungan. Okey, alright. Jadi itu adalah perbincangan yang cikgu nak ajar kamu berkaitan bab 11 sehingga contoh 7. Alright, okey.